kita every time kita buat webinar, I hope so far all the webinar yang kita dah buat have given you some form of value. Kita nak go short and sweet, padat gila, tak nak cerita berjela-jela, nak explain satu konsep. So our concept is to do a bunch of short webinar, padat, power, and then after that korang boleh buat, right? So that will be the context of kenapa and cara kita akan buat moving forward. Kita akan buat short and sweet. So apa tu, again, Assalamualaikum semua, salam malam Selasa, hope tak mengganggu apa-apa aktiviti waktu malam. Any case, apa tu, so today I nak cakap satu konsep yang bagi saya penting, tapi ramai orang tak faham konsep ni, right? And so far bila kita apply dekat klien Far Capital, alhamdulillah ramai yang ada income 6 angka, right? Bila diorang cuba buat konsep ni, and of course, I hope today I can bagi you some hint in terms of apa benda yang you boleh buat, macam mana you nak gunakan property yang you dah beli ataupun you bakal beli tu, buat extra 3,000 hingga 10,000 sebulan, nak buat lebih pun boleh, bergantung kepada kerajinan masing-masing. But more importantly, but at least kita dapat buat duit gila-gila. Alright, so and kenapa tu ni benda ni sangat penting, sebab as of today, I think akan ada ramai orang yang nak cari income lebih. Kita boleh buat cara bekerja keras dan kita boleh buat cara yang smart. So bagi saya, konsep yang saya nak ajar malam ni yang kita panggil hustle income adalah benda yang kita panggil, orang cakap work smart bukan work hard. Kerja cara pandai. Sebab you can make more from your hustle income ni tanpa keluar daripada kawasan rumah anda, yang boleh buat 3,000 hingga 10,000 sebulan, right? And you tak payah nak drive Grab 3 jam, 5 jam, 8 jam sehari untuk buat this kind of income, right? So you dapat buat benda yang you suka, modal murah gila sebab tak payah bayar minyak petrol, sebab kawasan rumah you je nak buat benda ni. So I think once you dah tengok konsep cara kita orang buat, kita orang punya hasil income ni, you be like, oh man, kenapa I tak terfikir? Okay, so apa tu, tanpa berlengah, saya akan share screen saya. I nak tengok mana satu ni. Okay, right, so I will go to full screen. Okay, supaya tak ada komplain macam hari tu whereby tak nampak screen saya. Case, can you confirm that you can see my full screen as of now? Yes, confirm. Okay, thank you so much. So basically konsep saya is that macam mana nak buat 3,000 hingga 10,000 sebulan daripada property yang kita dah beli ataupun kita bakal beli. So untuk orang yang dah ada rumah, you dah boleh terus buat benda ni lepas MCO orang cakap dah habis. Kepada mereka yang belum ada lagi rumah, so maybe you can consider now beli rumah untuk pelaburan, sebab benda ni akan bukan je buat you passive income of 1,000 sebulan, but now you dapat hasil income of 3,000 hingga 10,000 sebulan daripada property yang kita beli. So konsep ni bila explain buat dengan klien, mula-mula ramai tak percaya, and ramai tak buat. But those yang buat so far, macam saya akan tunjuk kita lagi result dia, power big. So macam biasa, my slides will be in English. I will say in bahasa, so that we don't leave anyone behind. Siapa-siapa yang tak faham English, for them, they masih boleh belajar benda ni. For those who understand English, tak berapa faham sangat bahasa, you don't miss anything simply because the slides are in English. Okay. Now, the other thing that I have to make from a disclaimer point of view, we are changing to a new format. We are now putting this webinar, semua webinar yang bakal kita buat ni, kita hanya akan buat dalam masa 24 jam je. So once kita letak live, after 24 jam kita akan delete webinar tu. Now, kenapa nak buat macam ni? Sebab I feel kita nak ajar over 2-3 bulan kan. I feel you tak boleh nak belajar sikit sini, sikit sini, sikit sini, sikit sini. So for me, I nak you belajar semua. Right? So therefore, kalau you tak faham cerita hujung pangkal, umpama tengok series waktu season 3 tapi tak tahu kenapa mamat ni kat sini, right? Kenapa dia ada cangkuk kat tangan dia, right? So apa yang kita nak buat here is that kita nak pastikan people go through the content, sebab content ni penat-penat kita orang buat. Yang kita orang buat benda ni percuma, betul-betul nak ajar, so to bantu sebab we will have a recession, and macam sesi yang kita buat malam ni is to figure out way how you all can earn more daripada apa yang kita ada. So if kena buang kerja,
To you tak marah dengan bos you sebab gaji pun 2,000 lebih je. With this hustle income yang akan jam malam ni, you boleh buat 3,000. I mean like daripada 2,000 hari-hari nak kena pergi ke office versus 3,000 tak payah keluar daripada rumah pun, you know, I think it's much better lah, right? Tapi apa yang kita nampak daripada trend webinar-webinar kita dah buat over 3 minggu ni is that bila kita biar je, orang macam tak apalah, nanti bila aku free aku pergi tengok apa semua tu. And to me, yang rugi tu bukan saya, yang rugi tu is anda. So therefore, semua webinar bakal kita buat, including webinar lepas apa semua tu, kita akan bagi masa untuk you tengok. But kalau tak tengok lagi, tolong pergi tengok, right? But you know, in the next 48 jam kita akan delete semua webinar lama. Webinar yang ini is 24 jam. So, I want siap-siap. Pay attention bila kita buat webinar, datang kalau boleh live and apa semua tu, sebab kalau ada soalan, my team can answer the question. Otherwise, yang rugi tu korang, okay? Sebab kita dah buat benda ni, siapa yang dapat, you know, your life can change, buat 10,000 sebulan, siapa yang tak dapat, well, your life will not change anyway sebab korang lagi suka tengok Netflix, okay, pada tengok webinar kat sini, right? Now, so the concept here is that you kena faham, setiap kita ni, kita ada 3 jenis kehidupan ataupun 3 lives. Satu is 9 to 5, satu lagi is side hustle punya life, satu lagi is a passive income punya life. Right? 9 to 5 tu is kerja kita. Our 9 to 5 punya income. Okay? Now, banyak orang dia punya pendapatan tu datang daripada 9 to 5. So basically about 90% lah of the population, if I were to make a guesstimate, 90% dia punya income hanya 9 to 5. Right? Some of us kat sini, okay, will have 9 to 5 punya income, job dengan passive income. Tapi tak ramai yang ada 9 to 5 punya job, passive income pun dapat, and ada side hustle lagi. Okay? Kalau you boleh monetize 3-3 instead of satu je level of income ni, you dapat 3-3, normally you get a lot more wealthier lah. Ada lagi banyak duit. Ada lagi banyak duit, boleh buat lagi banyak benda. Okay? Siapa yang sedekah kuat, boleh sedekah lagi banyak. Siapa yang nak hantar family pergi umrah, boleh buat. You know, and all of that needs money. So basically, banyak orang potensi dia daripada 3 ni, 9 to 5, side hustle dengan passive income, dia buat satu. Okay. So apa yang nak ajar malam ni, itu buat 3-3. Okay. So therefore, kita akan benda ni, ada benda yang kita panggil active income, and then kita akan ada benda ni yang kita panggil passive income, and akan ada benda ni yang kita panggil hustle income. Okay. Now, active income ni, macam saya cakap tadi, is 9 to 5 punya kerja. Kalau you commission earner, is that every time you kerja keluar, and you close insurance punya sale ataupun unit trust apa semua tu, you dapat commission. So those are still active income, it's not passive income. Okay? So kita kena keluar kerja untuk dapat benda tu. Therefore, it's an active income. Sebab tu kita panggil active. Passive ni is income yang masuk kita buat ataupun kita tak buat benda tu bulan tu. So for example, you beli rumah, bayar bank bulan-bulan 2,000 tapi sewa dapat 3,000. So tiap-tiap bulan passive income masuk 1,000. Whether you tak buat apa-apa pun, asalkan tenant tu bayar, you akan dapat passive income tu 1,000. Hustle income ni pula is apa yang kita buat lepas kerja. If you have an active income, can you make a hustle income? Berdasarkan hobi you. Macam baru-baru ni tengok kreatif, ada orang sementara MCO ni, macam-macam dia jual. Right? Ada yang jual dalgona coffee, right? Ada yang jual korma, ada yang jual macam-macam lah, baju raya dan apa semua tu kan. And these are all benda yang kita panggil ni hustle income. So dia kira macam buat duit geli-geli ataupun buat duit part time lah. Okay, or part time-nya macam job. Okay, so these are called hustle income. But hari ni apa yang nak ajar ni is hustle income specifically dengan property yang kita dah beli ataupun kita bakal beli. So I nak tengok, tukar fikiran you whereby property yang kita beli tu income dia bukan cuma datang pada passive income ataupun depreciation, tapi akan ada juga possibility untuk dapat hustle income. Okay. So active income ni macam saya cakap tadi is income daripada pendapatan kita. Now yang ni is a sample of passive income ni, unit yang klien beli, dia bayar bank bulan-bulan 1,700, hari ni dapat sewa 3,000. So dia punya passive income setiap bulan tu dapat lebih pada 1,000. Okay. So basically ini adalah example of passive income berdasarkan benda yang kita dah pernah beli sebelum. Right. So duit daripada property tu, whether you kerja ke, you tak kerja ke bulan tu ke, duit ni still akan masuk yang 1,000. So ni adalah example of passive income. Now,
Hasil income pula adalah duit yang kita boleh dapat, okay, daripada property kita. Now, idea yang saya nak bagi ni adalah in the property yang kita dah beli ataupun property yang kita bakal beli, boleh tak kita buat part time hasil income daripada property itu? And ada 4 cara untuk buat part time income is rental, subsale, tolong jagakan tenant orang lain, lepas tu fixing ataupun buat errands untuk orang lain. Konsep dia macam ni guys. Kau dah duduk dah kat dalam kondo tu. You already staying in that particular condo. It doesn't cost you petrol, it doesn't cost you anything to park, you don't have to spend time to go and drive anywhere. You just tekan lift, turun bawah, ambil bakal penyewa, buka pintu, cicak setengah jam, kalau dia dapat, dia cakap dia nak, pam, korang dapat commission. Okay. Guys, this is without even leaving your condo. Now, between driving Grab and buat hasil income macam ni, I would encourage everyone kat sini yang tengah tengok video ni to explore the possibility of buat hasil income from the property yang korang tengah duduk ataupun property investment yang korang bakal beli. This is very very important, terutamanya untuk mereka yang hari ni pendapatan dia tak sampai 3,000. Katalah gaji korang tak sampai 3,000, to me, kalau korang tak buat benda ni, you are wasting your time. Okay, you are wasting your potential. Okay. Of course, kalau gaji you 30,000, kau menteri, gaji 50,000, 80,000 sebulan, okay, I understand. Tak ada masa nak buat hasil income ni. But guys, if you gaji 2,000, 3,000 and you tak buat benda ni, then to me it's really a waste. Sebab you are already staying there. Kau dah duduk dah kat situ pun. Rumah kau kat situ. You just have to turun bawah je. Jumpa orang, kadang-kadang dapat jumpa Wei Chun, kadang-kadang dapat jumpa lelaki ala-ala Korea handsome. So, kadang-kadang boleh jumpa muka bangla macam saya. So, tengok nasib. Right? But what I'm trying to say here is that benda ni tak susah langsung pun. Okay? Hasil income ni. Nombor 2 here is that cari orang yang boleh nak beli property yang dijual oleh orang yang tengah duduk kat situ. Subsale. Okay? Nombor 3 adalah penjagaan tenant. Okay? I'll give you an example. Saya pernah dengar ada agent, ni bukan dengar, memang betul. Agent ni, dia agent hartanah, tapi dia tak langsung pergi tempat lain. Dia duduk satu tempat je. Dia tinggal kat situ dengan dia punya inventory untuk sewa semua kat situ. Okay? Dekat Ampang. Dia jaga 100 unit. Dia punya income daripada penjagaan saja is 10,000 sebulan. Duduk rumah baik. Duduk rumah. Okay? Duduk rumah, turun bawah, naik atas, it's like macam you lah, kalau you bujang kan, kau pakai spender, lepas-lepas tengok Netflix, lepas tu, okay, tenant dah sampai kan, and you tak adalah marah-marah kalau tenant tu lambat sebab, well, you're not doing anything in your underwear kan, so, I hope, right, and tu korang turun bawah, pakai seluar, turun bawah, tunjuk rumah, cicat-cicat sikit, and then after that, naik atas balik, it doesn't cost you anything, you don't have to wait anything, it's so easy, right. And last kali ni, kalau you boleh repair, kalau you ada ilmu pertukangan sikit, you boleh buat fixing of error dan apa semua tu, you boleh lah repair aircon ke, service aircon ke, pasang lampu ke, toilet tersumbat ke, whatever, right? Tukar bab ke, so benda-benda macam ni guys is duit. And actually kalau you think about it, every time kalau you nak panggil, katalah orang ni untuk buat, untuk tengok pasang kipas lah katakan kan, kipas you rosak kan, pasang kipas je pun kan. Kalau member tu dah datang pada Subang Jaya, datang ke Damansara, tak adanya dia nak charge bawah pada RM100. But if you don't have to pay for worker, you don't have to pay for apa tu, petrol, you don't have to pay for time dan apa semua tu, you can charge a lot cheaper and still make money sebab otherwise tak buat apa pun. Right? So, I'll give you an example lah of possible hasil income ni. Sewa biasanya is 1 bulan punya commission and then tolaklah maybe 30% kot daripada agency punya portion, lepas tu disimpan 70%. Kalau sewa untuk kondo tu 2,000, you dapat 70% daripada 2,000 sebulan tu. So maksudnya kerja buka pintu guys dapat 1,400. Guys, susah ke buka pintu? You perlukan PhD ke untuk buat 1,400 dalam masa 2 jam ni? Tak perlu guys. 1,400 kerja buka pintu lah. You buat Grab delivery food RM7. Kerja payah setengah jam, 1 jam. Ni buka pintu guys. Rumah tu korang dah duduk dah pun. Okay, dapat 1,000 lebih. Right? Kalau jual, lagi masuk,
kalau contoh property hari ni kan, katalah purata kat Klang Valley hari ni, average purata property kat KL adalah lebih kurang 790,000. 1% daripada 790,000 tu je guys is 7,900 kerja again buka pintu. Okay guys, 7,900 untuk jual property. Korang dah duduk kat sana, it doesn't cost you anything. Management, then you kena buat kerja sikit because you have to deal with penyewa, collect sewa apa semua tu. Rate dia is 10% to 15% of total punya collection. Okay. Lepas tu cleaning, aircon servicing, plumbing dengan general repair ni market rate dia tak ada kurang pada RM50 lah. If you have to call someone to come in. So guys, hasil income ni kalau korang pair dengan property yang dah dibeli ni ataupun bakal dibeli ni, it can be quite a lot. Okay, like serious banyak gila. Okay. So to give you an example of orang yang dah berjaya buat benda ni. Okay. This is Ikhwan. Ikhwan ni klien Far Capital dah 3 ke 4 tahun dah. Dia kerja TNB, gaji tak adalah kata macam tak ada 5 angka pun. So dia bukan part of T20 kan. T20 dia kena kecap. Okay. So dia orang-orang kategori M40, okay, kategori M40, right? So datang jadi klien dengan kita dulu 3 property, sekarang property dah ada berbelas. And then last year dapat beli kereta Mercedes. Okay, sebelum ni bawa Myvi. Bawa Myvi je Ikhwan ni. So semenjak kaya ni, bak kata orang kan, lagi kaya macam lagi handsome kan. So tiba-tiba dah jadi macam handsome. Dulu tak berapa handsome sangat waktu jadi klien tu. So sekarang ni macam dah handsome sikit kan. So what I'm trying to say here guys, Ikhwan is example of orang yang betul-betul bila ajar the possibility of buat hasil income ni, dia ni memang akan buat sungguh-sungguh. So weekend dia buat, weekday pun dia buat lepas kerja, jumpa orang dan apa semua tu kan. Alhamdulillah, he made hasil income dia lebih tinggi daripada gaji active income dia. Tak tipu kan, ni cerita betul. Okay. Another example, ni lagi pelik lah, Syah ni kan. So if you know Syah ni is a pegawai kerajaan, dia asal pada Kulim. So member ni tiap-tiap minggu dia datang KL untuk layan hasil income ni bila kita ajar. So Alhamdulillah, Syah kerja kerajaan, tinggal kat Kulim, family kat Kulim, hari ni buat hasil income again ya, dah setahun setengah buat benda ni, dah 6 angka. So as I was saying, ya, benda ni sangat boleh dibuat. And if for example, if I were in your position today and your boss cakap kan, gaji kau 2,500 and aku nak kena potong gaji kau pergi 1,500 sebab MCO ni apa semua tu, you should seriously consider the idea of doing hasil income. Sebab if you buat betul-betul guys, seakan nak cover 3-4 ribu sebulan tu is actually quite easy. Okay, we have a lot of client yang dah buat and dah dapat benda ni. So benda ni bukan cerita gebang sembang. Okay guys, so I hope you guys belajar banyak. Okay, kita ada macam cakap summary tadi, kita ada 3 jenis kehidupan. Okay, kita ada our 9 to 5, kita ada hasil punya kehidupan, lepas tu kita ada passive. And means kita ada active income, passive income, hasil income. So malam ni I tengah cerita pasal hasil income. Macam mana nak gunakan property yang you dah beli ni ataupun bakal dibeli untuk pelaburan ni to not only give you passive income 1,000 sebulan but also to give you hasil income 2,000, 3,000, 4,000 sebulan. Kerja buka pintu guys. So I dah ajar ilmu ni, kalau lepas ni tak buat juga, tak boleh nak cakap apa. Like I said, bukan ilmu yang kita ajar tu, bukan semua orang bakal buat. Yang buat akan dapat result, yang tak buat, sorry to say lah, hidup dia takkan bertukar. Okay. So I will leave you dengan the final punya thought ni is that kita punya active income ni akan bayar bil-bil kita. Okay, akan bayar kita, akan bayar bil elektrik, yuran sekolah anak-anak dan apa semua tu. But our hasil dengan passive income ni yang akan buat kita jadi kaya. Right? Now, if you tak nak jadi kaya, I respect that. And lain orang, lain cerita. I'm not sure why you are in this group though, kalau you tak nak jadi kaya. But for me, siapa-siapa yang fokus dekat dia punya hasil and passive income is orang yang 5 hingga 10 tahun lagi memang confirm akan jadi wealthy. Terutamanya sekarang ni kita tengah ada krisis, ada recession. The last time ada recession, as I was mentioning, I buat 5 juta. Alhamdulillah, nilai kekayaan ataupun net worth. So siapa yang buat benda ni betul-betul waktu krisis ni, insyaAllah akan dapat dia yang sama, kalau tak lebih. So guys,
active income akan bayar bil you, tapi hasil dengan passive income ni is apa yang akan buat kita jadi kaya dan sangat selesa. Right? So please do something. Kalau korang tak pernah terfikir, this is the concept that you guys nak kena tanamkan dalam otak, sebab minda ni sangat penting. Apa yang minda ni fikir, sebab ada tunjuk bukti dah benda ni boleh buat, berapa commission dia kalau buka pintu sewa, berapa commission dia kalau jual property, right? So benda-benda ni boleh buat. Property management pun, couple tu 10,000 sebulan guys, duduk kondo tu. Pakai play card je duduk rumah, right? So benda-benda macam ni is something that ramai ada yang dah buat because they dah belajar and they buat. But you belajar yang tak buat memang tak dapat apa, right? So guys, please do something. You need to increase your hustle income from kosong to hopefully 2-3 ribu, and your passive income tu from property. If one property you buy 500,000 punya positive cash flow, if you have 5-10, it's going to be 4-5 ribu lah. Okay, guys, I hope you enjoy the session tonight. Like I said, I want to make it short and sweet. I believe I have delivered to my promise. Macam yang cakap juga, video ni hanya akan ada dalam masa 24 jam. Depan ni kita akan delete. Ni tak tipu, tak sembang. We will delete tomorrow night. Please get your friends or family member yang you rasa boleh belajar pada konsep ni to join the group and quickly watch all the video sementara benda ni tengah free.